الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat sekalian, hari ini kita baca surah Zalzalah. Zalzalah maknanya goncangan bumi ataupun dunia saat berlakunya kehancuran kiamat, saat berakhirnya dunia. Baiklah, sama-sama kita baca dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada bacaan kita. Kemudian kita mempelajari, kita doa, kemudian kita mempelajari isinya dan kita cuba amalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Wayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah
wa du'a al-malaikah wa zikrullah fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuknya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama, serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu. Baik, surah nama dia Zalzalah. Ada 3 perkataan yang makna sama tapi berlainan. Nama surah Zalzalah, bila kita baca ayat pertama ada 2 pula. Zulzilah, yang ketiga Zilzal. Zilzal. Zalzalah, Zulzilah, Zilzal. Ketiga-tiga tu makna sama je. Asal dia zalzalah, zalla, zalla, gelecoh. Bahasa Kelantan gelecoh. Zallal lisan, gelecoh lidah. Jadi dunia ni asalnya dia susun dengan comel. Susun langit atas, bumi bawah, tepat langit, tepat matahari dia, laluan dia. Comel dah Allah buat. Tapi suatu hari tempat-tempat yang dikhusus ini akan keluar daripadanya, akan gelecoh. Gelecoh apa istilah? Dia tak lagi ikut jalan dia dah, turun tempat dia. Maknanya bila kereta ni, bila tak jalan kereta api, tak jalan ke rel dia, habis gitu. Dunia ini disusun rapi oleh Allah dengan tempat masing-masing. Matahari tempat dia, bulan tempat dia, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Semua tempat masing-masing. Tapi suatu hari berlaku zalzalah, kehancuran. Zalzalah ni kehancuran. Zilzal maknanya lari tempat dia. Jadi ini apa berlaku kepada suasana ini bila berlaku zilzal? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah lagi amat penyayang. Allahumma arhamna, ya Allah Engkau rahmatilah kami dengan mempelajari surah Zalzalah ini. Idza zulzilatil ardu. Cuba tengok zulzilati. Zulzilatil ardu. Al-ardu ni digoncang. Zilzalah dengan goncangan yang dahsyat.
Zilzal, zulzila, zilzal, maf'ul mutlak dia panggil. Makna goncangan yang tidak ada penghujungnya. Di sini ayat ni dia tak sebut siapa yang goncang. Zulzilatil ardu, digoncang. Siapa goncang? Siapa goncang? Siapa yang gerakkan bumi yang sebesar ni? Kalau sekarang ni, kalau kita nak cari kuasa dunia, nak gerakkan dunia, tak ada siapa boleh. Kan? Tak ada siapa mampu. Amerika ke, China ke, Malaysia ke, siapa pun nak zilzalkan, nak gerakkan langit bumi, tak mampu. Tapi ada kuasa yang tidak boleh ditahan, yang akan menggerakkan. Cuma kuasa itu tidak disebut di sini, digerakkan. Zulzilah, dia guna fi'il madhi majhul, la fa'ila fiha. Fi'il madhi majhul yang tidak ada fa'il, pelaku padanya. Rahsia. Siapa yang buat ni? Allah, kan? Maknanya kita kata idza zalzalallahul arda zilzalaha. Bila Allah, kita nak zahirkan fa'il ataupun pelaku penggerak bumi ini, kita kena kata Allah lah. Idza zalzalallahul arda zilzalaha. Bila Allah menggerakkan bumi ini dengan gerakan yang menghilangkan daripada tempatnya. Gitu. Mana idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi tak ada siapa dah boleh tahan masa tu. Kita macam mana? Kita tengok cerita ni. Wa akhrajatil ardu, bumi berfungsi hari ni. Wa akhrajatil ardu, bumi seakan-akan orang yang berakal. Bumi akan mengeluarkan afqalaha, segala afqalnya. Afqal ni beban, sakil, benda berat. Oh, dia nak tangguh sekarang ni, bangunan ni, sofa ni, afqal dia panggil. Dia akan keluarkan. Dan afqal juga dikatakan yang duduk dalam perut dia akan buat keluar, muntah semua. Wa akhrajatil ardu afqalaha, bangunan runtuh semua sekali, manusia dia mati keluar daripada kubur semua sekali. Bangunan kita duduk pasak-pasak tu berapa jauh di bawah, akhraja, dia muntah. Akhraja muntah, buang keluar bumi itu. Manusia masa tu hidup lagi. Manusia akan berkata, wa qala al-insan, manusia akan bertepik dan bersuara dengan kata apa? Malaha, malaha, malaha. Dia macam gitu lah lebih kurang. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Siapa yang akan jawab masa tu? Soalan ni, soalan yang manusia tanya ni, siapa yang jawab? Imam jawab ke? Ustaz jawab ke? Yang jawab adalah bumi sendiri. Yauma idzin tuhadditsu al-ardu. Pada hari tersebut bercakaplah bumi tentang diri dia. Bumi cakap, tuhaddisul ardu. Bumi bercakap. Dia kata apa? Dia bercakap tentang akhbarha, tentang diri dia. Dulu kamu seronoklah buat rumah besar-besar, buat bangunan besar-besar, tak fikir dah pada aku, kan? Aku sekarang ni bi anna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau auhalaha, telah mewahyukan kepada bumi tersebut. Dah wahyu, bumi dapat wahyu untuk nak zilzalkan, nak turunkan, nak gegarkan. Itu berita yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu, daripada bumi pada hari ini. Bi anna rabbaka, dengan sesungguhnya Tuhan engkau, auha Allah,
Allah telah auha rabbuka, Tuhan engkau telah mewahyukan kepada bumi. Itulah cerita yang akan berlaku. Tapi kita kena ingat, benda berlaku ni tidak boleh kita tahu. Kita tak boleh tahu. Dari mana kita faham bahawa perkara ini berlaku tanpa dimaklum daripada idza tu. Idza. Perkataan idza itu ialah satu peristiwa yang kalau dia nak berlaku, tiba-tiba berlaku. Kita duduk macam ni, tiba-tiba berlaku. Kan? Tak boleh nak jangka. Sebab itu bila kita baca idza ni bahaya. Idza ja, idza zu, idza macam-macam kan. Bila dia nak berlaku, dia berlaku. Macam mana manusia pada hari tersebut? Ayat 6 tu. Yauma idzin yasdurun nas. Ni bila ni? Yauma idzin. Yauma idzin yasdurun nasu. Pada hari tersebut. Hari tersebut ni hari masa berlaku pecah kan, dah selesai. Agak-agak ni. Yasdurun nas, manusia keluar daripada mana? Yasduru ni dia keluar, tak tengok ke belakang dah, tengok ke depan. Yasduru, mana keluar daripada kubur mereka. Maknanya masa pecah dah hancur semua, bumi dah rata dah. Tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada segala-gala. Bumi macam kapet ni. Maka manusia yang duduk dalam kubur ni keluar. Yasduru. Dia dah keluar ni, keluar menuju ke hadapan. Ke hadapan ke mana? Ke mahsyar, ke tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka yasdur? Yasdur ni makna dia menghadap dada, saudara. Sadrun ni dada kan? Yasdur makna menuju ke depan. Keluar daripada kubur masing-masing, daripada Adam sampai hari kiamat tu, keluar daripada kubur. Yasdurun nasu ashtata, kumpulan demi kumpulan. Mungkin orang Melayu, mungkin orang Arab, mungkin orang macam-macam. Keluar. Untuk apa dia keluar menuju kepada Allah? Liyurau. Liyurau, isim majrur, fi'il majrur. Yurau, bukan liyarau. Liyurau, untuk diperlihatkan. Kalau liyarau, untuk mereka tengok. Tapi pada waktu itu, siapa pun tak nak tengok akan dipaksa. Tengok, ini khijamu. Allahu Akbar, takutnya. Yurau, fi'lun majhul, yani liyuriyahumullah. Yurau mana? Liyuriyahumullah, untuk Allah memperlihatkan kepada kamu apa dia? A'malahum, amal-amal mereka. Esok manusia terbahagi kepada dua. Manusia yang baik bila diminta untuk tengok amal seronok, pakat pergi belakang tengok amal ni, amal kamu di masjid ini, amal kamu di rumah ini, baik-baik amal. Tapi amal buruk tak nak tengok, takut tengok. Tapi dipaksa untuk melihat. Sebab itu Allah kata liyurau, untuk dipertontonkan a'malahum, akan amal-amal mereka. Itulah peristiwa zilzal yang akan berlaku pada bila-bila masa kita tak tahu. Bila berlaku ini, perkara pertama yang akan keluar, kita akan diberitahu oleh bumi perkara-perkara yang dilakukan, yang kita lakukan di atas perut bumi yang ini, daripada dulu sampai bila. Yang kedua, setiap orang akan dikeluarkan pada bumi dan akan dibawa menuju ke tempat mahsyar dan bertemu dengan Allah untuk masing-masing menyaksikan amal mereka. Maka pada ketika itu terbagilah manusia kepada dua dalam ayat 7 tu. Ayat 7 ayat 8 lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin,
Barang siapa yang buat amal, dia buat amal ni bila? Sekarang ni lah. Mithqala dzarratin, sebesar zarrah sekalipun, khairan, dari sudut kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal sebesar zarrah kejahatan pun dia akan lihat. Dua ayat yang ketujuh dan ke-8 ini general. Jadi bagi kita ayat yang ketujuh tu memang kita nak, walaupun sekecil zarrah pun dia akan dapat lihat. Ayat yang ke-8 itu pun juga, ayat yang ke-8 tu kita tak nak lihat, kan? Kita tak nak tengok. Jadi macam manakah perkara ini akan dihadapi oleh kita? Ada dua macam. Ayat yang ketujuh, siapa-siapa yang buat amal sebesar zarrah dia akan lihat kalau amal itu ikhlas, kalau amal itu niat dengan betul. Tapi kalau amal itu dia buat tapi nak tunjuk-tunjuk, dia tak akan lihat walaupun sebesar zarrah. Dia akan habitat a'maluhu, hilang habitat, dia hilang tengah jalan. Walaupun kebaikan dia buat, kena ikhlas, baru dia nampak. Amal soleh yang selalu kita sebut syarat amal soleh ada 4, kan? Syarat pertama, kita buat dengan tahu. Yang kedua, setiap amal kita niat kerana Allah. Yang ketiga, ikhlas mata-mata mencari redha Allah. Yang keempat, kita buat istiqamah. Istiqamah maknanya ilmu, niat, ikhlas, istiqamah dan sabar dengan melakukannya. Kalau ada 4 ni, amal itu soleh. Jangan batalkan. Saya nasihat pada diri saya dan kita semua, jangan batalkan dengan riya, dengan ujub, dengan sombong, dan dengan seumpamanya, nak tunjuk-tunjuk dan seumpamanya. Ini amal soleh. Kita kena pastikan yang kita buat walaupun sebesar zarrah, dia ada kekal. Adapun amal syarran, amal jahat ni, sebesar zarrah pun kita akan dapat lihat kalau kita tidak taubat dan istighfar. Tetapi kalau kita bertaubat dan istighfar, segala amal itu akan dihapuskan dan diampun Allah. Jadi yang baik kita kena kekal, yang buruk kita kena hapus melalui taubat dan istighfar. Gitu. Bila nak buat ni? Nak buat dua ayat 7 dan 8 ni. Nak buat sekarang ke nak buat nanti dibangkit? Nak buat masa berlaku zilzal ke nak buat sekarang? Sekarang tak boleh buat. Zilzal tu tak guna dah. Buat apa pun tak jadi dah. Sekarang kita kena ubah suai amal kita supaya jadi amal kecil pun jadi manfaat, amal jahat biar dia terhapus. Jadi kalau kita nak baca surah zilzal ni, kita tengok daripada bawah juga. Daripada ayat 8, hak jahat ni aku kena minta maaf lah, hak baik ni aku kena ikhlas lah. Kemudian besok aku akan tengok pergi pada ayat 6, pergi ayat 8, nak ayat 7, ayat 6, esok aku nak tengok amal. Sebab bila berlaku zilzal, manusia akan diceritakan segala amal-amal dia. Jadi sebelum berlaku keruntuhan bumi ini, aku kena sentiasa bersedia. Ayat surah-surah macam ni kalau kita ambil daripada awal pun betul, daripada bawah pun kita naik ke atas pun kita rasa betapa ayat itu berguna untuk kita. Jadi dari sudut kelebihan surah ni, siapa-siapa baca satu kali, dia seolah-olah dia baca 1/4 Quran.
Ada riwayat. Ada yang mengatakan separuh Quran. Ada yang mengatakan 1/3. Banyak riwayat yang anda dapat daripada tafsir ini. Jadi banyakkanlah baca surah ini kerana dia mengingatkan kita. Dia kata qala rubu' al-Quran qala alaysa ma'aka idza zulzilati al-ardu qala bala qala rubu'ul Quran. Rubu' mana 1/4 Quran. Qala Ibn Abbas idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha. Bumi ini besok bila dia zilzal, dia bukan daripada atas, daripada bawah. Mana bumi ini goncang daripada bawah. Kita duduk atas bumi ini, kita rasa bergerak dan dia akan mula meruntuhkan apa-apa yang lain. Itu yang disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Dalam tafsir lain ada disebut juga dia kata idza zulzilatil ardh ay harakatil ardu harakatan syadidah liqiyamis sa'ah. Zilzal ay tahrik. Harakatil ardu keharakatnya, harakatil ardu harakatan syadidah liqiyamis sa'ah. Bergerak bumi dengan gerakan yang dahsyat kerana berlakunya kiamat. Okey. Lepas tu kalau saya nak baca yang disebut sini, dia kata apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha mautaha wa kunuzuha. Semua orang-orang mati dan segala apa ni kunuz. Kunuz ni maknanya harta karun yang ada dalam ni semua keluar. Semua yang ada dalam bumi ni, besi, emas, semua akan dikeluarkan daripada bumi. Ini bahaya lagi. Dia kata pada hari itu dia kata setiap orang akan fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mengakui kejahatan dia pada hari itu. Yang orang ambil rasuah, aku ambil rasuah. Yang orang bunuh, aku bunuh. Dia mengaku semua. Yang berzina, aku berzina. Semua mengaku pada hari tersebut, pada hari goncangan bumi. Tak ada siapa dah nak orang kata orang buat jahat, dia nak simpan jahat, tak ada. Semua akan fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu. Fayaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu rahmi. Wa yaji'ul sariq fayaqulu fi hadha qata'tu yadi. Thumma yad'unahu wa la ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka berdoa minta maaf tentang kesalahan mereka, mereka tidak dimaafkan. Pada waktu itu tak ada guna lagi pemaafan. Bila bumi keluarkan beban-beban dia, maknanya beban bumi ni termasuklah beban dosa yang ditanggung, yang dibuat oleh kita manusia ni. Itu asqal juga. Ini sebahagian daripada apa ni mengikut Ibnu tafsir mengikut tafsir Baghawi kata gitu. Ada lagi? Dalam Ibnu Katsir pun sebut, dia kata gini, wa idzal ardu wa akhrajatil ardu ay alqat ma fiha minal mauta. Dia campak semua
yang ada dalam perut bumi orang-orang mati. Kemudian dalam surah, sama juga dalam surah ni, surah Haji, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un azim. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Tuhan kamu kerana goncangan kiamat itu amatlah dahsyat. Ini dalam surah Haji. Dalam surah Insyiqaq, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bila bumi ini ditarik, muddat, ditarik. Jadi bumi macam ni jadi tarik besar. Pas tujuh lapis bumi ni jadi satu, ditarik panjang. Dan dia campak apa yang ada di dalam perut dia. Dan bumi akan jadi watakhallat, jadi kosong besok. Okey, ini part lain pun ada disebut dah tadi. Ini mengenai ayat kedua. Ayat ketiga, waqala al-insana malaha, dia kata apa? Istankara amraha ba'dama kanat qarat sakinah sabitah wa huwa mustaqirrun ala zahrihi. Ay taqallabat al-hal fasara mutaharrikan muqtarihan. Manusia pada waktu itu tidak percaya akan berlakunya perkara dahsyat ini. Ni waqala al-insan ma laha. Manusia akan berkata, tak mungkinlah berlaku, kita dah buat bangunan cantik-cantik ni, takkan pecah. Jadi dia mula mempersoalkan pasal mutaharrikah muqtadirah, qad ja'aha min amrillah ma qad a'adda laha min az-zilzal alladhi la mahida laha anhu thumma alqat ma fiha. Maknanya pada waktu itu semua orang dulu-dulu ada, sampai saat berlaku kiamat itu dikeluarkan daripada bumi. Wa tabaddalat, apa ni, wahina ini istankaran nas amraha wa tabaddalatil ardu ghairal ardi was samawat, dan akan bertukarlah bumi yang ada sekarang dengan bumi lain, ghairal ardi. Sama ada bumi ni dia hilang semua, bukit segala ni hilang, dia jadi bumi baru, ataupun ini bumi ni hilang, bumi lain bagi, wallahu alam. Tapi tabaddalat, dia bertukar, kata Ibnu Katsir. Tabaddalat al-ardu ghairal ardi was sama', dan langit pun bukan langit ni lagi, langit lain. Wa barazulillahi al-wahid, wa barazulillahi al-wahidil qahhar. Maka nampaklah kebesaran Allah Tuhan yang Maha Agung pada waktu itu. Ini waqala al-insanu ma laha. Kemudian ayat ni mengikut Ibnu Katsir, ayat yauma idzin tuhaddits akhbaraha. Apa kata Ibnu Katsir? Dia kata tahaddasa biha tahaddasa tuhaddisu bima amilal amilun ala dhahriha. Bumi akan bercakap apa yang dilakukan oleh semua orang-orang yang duduk di atas belakang dia. Maknanya setiap orang tak ada rahsia pada waktu itu. Semua bumi akan cerita, ni Pak Mak buat kerja ni atas aku, dulu orang ni buat, semua akan diberitahu tentang apa yang dibuat oleh manusia di atas perut bumi pada waktu itu. Tak ada rahsia tu. Baik ya.
Ada satu hadis, dia kata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Pada ketika Nabi baca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Qala atadruna ma akhbaruha? Kamu tahu tak apakah akhbar, yang berita yang akan diberitahu, yang bumi akan ceritakan kepada kamu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka, bila Nabi tanya, kamu tahu tak bumi akan tanya apa besok? Akan cerita tentang apa? Lalu sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul saja yang lebih tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima amila ala dhahriha, an taqulu amal kaza wa kaza yauma kaza wa kaza wa hadhihi akhbaruha. Maknanya bumi pada ketika itu akan beritahu satu demi satu terhadap sesiapa sahaja di kalangan hamba Allah ataupun umat ini yang melakukan amal baik ataupun buruk di atas bumi. Dan dia akan berkata, orang ni buat amal sekian-sekian pada hari sekian-sekian di tempat sekian-sekian, akan diceritakan semua apa yang dilakukan. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum kita mati, kita kena bertaubat dan kena istighfar, kerana tak nak bila suatu hari nanti dimaklumkan keburukan-keburukan kita, sedang kita masa itu tidak ada lagi peluang untuk bermaaf-maafan, untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara akhbar yang akan diceritakan oleh Allah, oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada waktu itu tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Kita cakap saja ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa